Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azliza kali ini akan menerangkan bab 3 Matematik Pengguna Insurans di mana standard kandungannya ialah 3.1 Risiko dan Perlindungan Insurans, manakala standard pembelajarannya ialah 3.1.2 Mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat contoh 1. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Berdasarkan jadual tersebut, A. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Penyelesaiannya. Faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium ialah destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang yang diinsurankan. Semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium. Ini kerana tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan keberangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Manakala C. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya ialah Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat? Bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap X ringgit Malaysia nilai muka. Secara ringkasnya, jadualnya seperti berikut. Premium sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan X ringgit Malaysia didarab dengan kadar premium per X ringgit Malaysia. Bagaimanakah mengira premium bagi insurans motor? Insurans motor dikira berdasarkan takrif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Jumlah premium bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Rajah di bawah menunjukkan perbezaan tersebut. Jadual di bawah menunjukkan perkadaran premium bawah takrif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pelajar boleh merujuk jadual berikut di muka surat 83 pada buku teks. Berikut adalah rumus mengira premium asas polisi komprehensif di mana pelajar boleh merujuk di muka surat 83 buku teks. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian faedah bagi insurans kemalangan diri yang ditawarkan oleh syarikat insurans RST. Daripada jadual tersebut, pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas 3
lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan 2. Penyelesaiannya, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas 3 lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan 2? Ini kerana risiko mengalami kemalangan bagi pekerjaan kelas 3 lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan 2. Pekerjaan ini melibatkan tugas-tugas manual dan penggunaan peralatan atau mesin jentera. Bagi soalan kedua, jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per RM1000 nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Pada rajah tersebut dibahagikan kepada dua kategori lelaki dan perempuan, bukan perokok dan perokok. Dengan nilai muka sebanyak RM120,000, A hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun yang merokok dan yang tidak merokok. B hitung premium tahunan bagi seorang perempuan berumur 30 tahun yang merokok dan yang tidak merokok. Penyelesaiannya, pelajar boleh merujuk kepada rumus yang tertera di petak berwarna kuning. Bagi seorang lelaki berumur 29 tahun dan seorang perokok, premiumnya ialah RM120,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan kadar premiumnya RM2.75. Kadar premium tahunannya adalah RM330. Bagi seorang lelaki berumur 29 tahun dan tidak merokok, premiumnya ialah RM120,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan RM2.12. Jawapannya adalah RM254.40. B. Bagi seorang perempuan yang berumur 30 tahun dan seorang perokok, premiumnya ialah RM120,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan kadar premiumnya RM1.46. Jawapannya adalah RM175.20. Bagi seorang perempuan berumur 30 tahun dan tidak merokok, premiumnya pula ialah RM120,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan RM1.23. Jawapannya adalah RM147.60. Bagi soalan yang ketiga, Encik Zakri menetap di Semenanjung Malaysia. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut adalah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Jumlah yang ingin diinsurankan RM85,000, umur kenderaan 6 tahun, kapasiti enjin 2,494cc, NCD-nya adalah 30%, hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga berdasarkan jadual tarif motor 2015. Bagi soalan nombor 3, para pelajar boleh merujuk muka surat 83 pada buku teks untuk melihat jadual tarif motor 2015. Bagi polisi komprehensif, pada bahagian A, jawapannya adalah RM372.60 yang pelajar boleh rujuk pada jadual tarif motor 2015 di muka surat 83 buku teks. Bahagian B, jawapannya adalah RM2,184. Jawapan ini didapati daripada hasil jumlah nilai yang ingin diinsurankan iaitu RM85,000 tolak RM1,000 bahagi RM1,000 dapat RM84 dan seterusnya. Melihat pada rumus mengira premium asas polisi komprehensif pada muka surat 83 untuk Semenanjung Malaysia adalah RM26 darab dengan 84
Jawapannya adalah 2,184. Manakala bahagian C, premium asas dikira adalah bahagian A tambah bahagian B. Jadi jawapannya RM2,556.60. Bahagian D, NCD 30%. Bermaksud 30% darab dengan RM85,000. Jawapannya adalah RM766.98. Dan akhirnya untuk mendapatkan premium kasar bagi polisi komprehensif adalah premium asas tolak NCD. Jadi jawapannya adalah RM1,789.62. Bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, premium asas ialah 75% darab RM2,556.60. Jawapannya ialah RM1,917.45. Untuk pengetahuan pelajar, RM2,556.60 adalah premium asas yang kita dapat daripada polisi komprehensif. NCD 30%. Jadi kita akan kira 30% darab premium asas iaitu RM1,917.45. Jawapannya adalah seperti yang tertera. Dan untuk mendapatkan premium kasar pula, bahagian A tolak bahagian B. Jadi jawapannya ialah RM1,342.22. Bagi polisi pihak ketiga, kita boleh rujuk jadual untuk mendapatkan premium asas. Pelajar rujuk jadual pada muka surat 83 iaitu bahagian polisi pihak ketiga dengan sisi kereta. Kita akan dapati kadarnya ialah RM167.40. NCD-nya pula ialah 30% darab dengan premium asas yang kita cari tadi dan yang kita dapati daripada jadual, dan jawapannya ialah RM50.22. Oleh itu, premium kasarnya adalah A tolak B, maka jawapannya ialah RM117.18. Bagi soalan nombor 4, wanita telah membeli sebuah kereta daripada sahabatnya tanpa membeli insurans motor baharu untuk kereta tersebut kerana insurans motor sedia ada belum tamat lagi. Dia juga tidak menghubungi JPJ untuk menukar hak milik kereta tersebut kepada namanya. Pada suatu hari, dia telah mengalami kemalangan dan keretanya telah rosak di bahagian hadapan. Berdasarkan situasi tersebut, adakah wanita boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans yang melindungi kereta tersebut? Berikan justifikasi anda. Penyelesaiannya tidak boleh kerana wanita tidak mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas kereta itu disebabkan pemegang polisi adalah sahabatnya. Soalan nombor 5. Syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka seperti dalam jadual di sebelah. Kadar premium tersebut adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. A. Rizki berumur 35 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Dia ingin membeli pelan boleh baharu tahunan bernilai RM150,000. Hitung premium bulanan yang perlu dibayarnya. B. Pertama, Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun dengan
nilai muka RM100,000. Dia berumur 45 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Hitung premium tahunannya. Kedua, jika Vincent membeli pelan boleh baharu tahunan dengan nilai muka RM100,000, berapakah beza premium tahunan yang dibayarnya berbanding dengan pelan bertempoh 5 tahun? Penyelesaiannya, bagi Rizki yang berumur 35 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok dan ingin membeli pelan boleh baharu tahunan, kadar premiumnya ialah RM4.03 dengan menggantikan nilai pada rumus premium. Premium tahunan bagi Rizki ialah RM604.50, manakala premium bulanannya ialah RM604.50 bahagi dengan 12 bulan. Jadi jawapannya ialah RM50.38 sebulan. Bagi Vincent yang berumur 45 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok, dia ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun dan juga membeli pelan boleh baharu tahunan. Dan seterusnya, berapakah beza premium tahunan yang dibayar oleh Vincent bagi kedua-dua pelan tersebut? Pertama, pelan tempoh 5 tahun. Premiumnya ialah RM796, manakala pelan boleh baharu tahunan, premiumnya ialah RM552. Oleh itu, beza di antara kedua jenis pelan tersebut ialah RM796 tolak RM552. Jawapannya ialah RM244.